Tapi bagi saya sebagai seorang doktor, tiada kaitan dengan agama. Tak boleh juga macam tu kan? Macam mana nak cakap benda ni, ya Allah? Berdebar-debar, berpeluh-peluh, takut, gementar. Ini semua panic attack kan? Jadi hari ni kita nak berbincang mengenai panic attack dalam Dr. Say React bersama saya, Dr. Say. Assalamualaikum semua. Seperti biasa, kita akan menjawab soalan-soalan netizen mengenai panic attack hari ini. Dan apa yang saya cerita awal-awal tadi tu semua, itu adalah simptom-simptom panic attack. Pernah tak anda mengalami semua tu? Tak ada apa-apa, tiba-tiba je jadi peluh sampai rasa nak mati. Pernah kena tak? Okey. Soalan pertama, bagaimana nak elakkan panic attack? Lebih-lebih lagi di kalangan suri rumah. Mesti korang tanya, suri rumah kenapa nak panik? Suri rumah duduk rumah relax-relax je. Tapi korang kena fikir balik. Suri rumah ni banyak benda yang dia nak buat. Dan selain tu juga, suri rumah ni banyak masa dia ada untuk diri mereka. Jadi sekiranya bila ada banyak benda nak buat, dan pada masa yang sama, bila ada banyak masa, mulalah dia membaca-baca lah, dapat daripada grup WhatsApp lah, berita-berita inilah, berita tu. Jadi bila ada banyak cerita-cerita ni dicampur dengan stres, somehow tiba-tiba ni akan datang penyakit panic attack ni. Yang mana mungkin dia fikir macam tiba-tiba, apa jadi kalau let's say aku makan benda ni akan jadi macam ni tak? Ataupun let's say, betul ke dah nak kiamat sekarang ni sebab asyik hujan ke contohnya. Berbanding orang yang berkejaya, kepala dia selalu fikir pasal kerja je. Dia punya stres, dia tak buat panik. Dia stres benda lain lah. Itu mungkin dia akan murung ke, dia akan tertekan yang lain. So, bagaimana nak elakkan panic attack di kalangan suri rumah ni? Kalau boleh, nasihat saya, yang pertama, sehari sebelum anda memulakan hari yang baru tu, kalau boleh, list down lah apa yang anda nak buat. Dia sebenarnya bila kita buat organisasi dalam kehidupan kita ni, macam pagi ni mungkin nak start dengan masak makanan untuk suami, lepas tu nak basuh baju, lepas tu nak kemas rumah, lepas tu nak tidur kejap, lepas tu nak tengok cerita-cerita kan contohnya. Kerana bila kita ada kita punya timetable ni, somehow dia membantu kita tenang sikit. Kita tak overwhelm macam, alamak, aku nak kena buat apa ni? Aku nak kena buat apa kan? So itulah salah satu yang boleh dilakukan. Dan yang kedua, kalau boleh busykanlah diri tu. Kalau boleh sibukkan. Kalau nak baca pun, bacalah daripada sumber-sumber yang sahih. Janganlah daripada grup-grup WhatsApp atau grup-grup wanita keseorangan ke. Macam itulah. Soalan seterusnya, dia kata sleep debt boleh dikaitkan dengan punca panic attack. Okey, so sleep debt ni apa dia? Adalah sekiranya seseorang itu kekurangan tidur. So kalau ikut National Sleep Foundation, kita memerlukan sekurang-kurangnya 7 sehingga 9 jam tidur supaya badan kita dapat heal dengan elok, dapatlah betulkan balik organ-organ dalam badan kita dapat rehat. Jadi sekiranya seseorang tu tak cukup tidur, bukan sahaja dia boleh menyebabkan panic attack, dia boleh menyebabkan segala-gala yang tak elok. Penyakit darah tinggi pun disebabkan oleh tak cukup tidur. Penyakit depression, kemurungan juga disebabkan oleh kurang tidur. Jadi kalau boleh, dapatkan tidur secukupnya, pastikan environment tidur tu cantik supaya tidur anda tak terganggu. Okey. Soalan ketiga, apa yang harus dilakukan jika sedang mengalami panic attack? Ini soalan yang sangat bagus. So, mengikut Kementerian Kesihatan Malaysia, apa yang anda boleh buat sekiranya anda tiba-tiba, panic attack ni dia senang. Dia punya serangan tiba-tiba. Kadang-kadang tu tak tahu punca, tiba-tiba anda terasa macam, apa ni? Kenapa aku rasa ada something yang buruk akan berlaku ni? Lepas tu mula dah jadi risah gelisah. Jadi apa yang boleh buat? Mengikut saranan KKM, simple. Boleh tiru apa saya buat. Tarik nafas dalam guna hidung. Tahan dalam 5 saat. Hembus perlahan-lahan ikut mulut. Yang bestnya, ulang sampai anda rasa hilang gementar tu. Jadi memang ini juga yang saya amalkan kadang kalau nak naik show tu, kadang nervous. Kita anxious, kita gemuruh, gementar. Yang ni maka saya akan buat dan memang terasa tenang sangat. Okey, seterusnya dikatakan anxiety penyebab panic attack. Anxiety atau bahasa Melayu dia murung, gusar, resah, anxiety. Tapi kalau ikut medical, anxiety ni dia besar. Dia besar, payung yang sangat besar, dan salah satu dalam anxiety ni adalah panic attack. Tapi kalau kita nak bezakan anxiety disorder dan juga panic attack, anxiety ni dia macam ni. Dia slow-slow je dia naik. Whereas panic attack ni tiba-tiba zap, 10 minit, peak. Lepas tu anxiety ni kadang-kadang dia ambil masa sampai berbulan, berminggu, baru dia turun. Tapi kalau
panik ni dalam tempoh 30 minit dia jatuh dah. Jadi panic attack ni dia teruk sangat sampai seorang tu akan pergi ke hospital. Sebab apa? Sebab dia rasa macam saya tak tahu kenapa doktor, tapi saya rasa saya nak mati. Inilah panic attack yang sebenar. Kalau setakat macam nafas laju lepas tu boleh relax balik tu, itu tak adalah panic attack yang sebenar. Panic attack yang sebenar-benarnya memang akan membuatkan seorang tu rasa macam nak mati. So memang dia akan terus pergi ke hospital. Dia punya perasaan nak mati tu macam kena serangan jantung ibaratnya. Macam itulah. Soalan seterusnya kata, apa sokongan yang kita boleh berikan kepada mereka yang sedang mengalami mental health? Okey, ini saya sangat suka soalan ni. Apa yang kita boleh buat sebagai rakyat jelata semua adalah kita kena acknowledge. Kita kena akur, kita kena faham, kita kena tahu yang sebenarnya mental health is real. Sebab selalu orang akan fikir, orang takut sangat, orang ada stigma sangat dengan mental health ni sebab takut dikaitkan dengan gila. Jadi sekiranya seseorang tu murung ke, lepas tu kalau macam kita suruh jumpa doktor, semua macam tak nak, aku tak nak dilabel gila. Aku tak gila, aku masih boleh fikir. Ya, kita tak memaksudkan gila, kita maksudkan anda perlukan bantuan. Sebab apa? Semua penyakit mental ni dikira sebagai penyakit mental sekiranya ia sudah mengganggu fungsi harian anda. Sekiranya anda tak boleh kerja, let's say sebab gemuruh, sebab gementar, ataupun anda menjejaskan perhubungan anda dengan pasangan anda sebab anda terlalu OCD, pentingkan kebersihan sangat-sangat. Dan inilah waktunya anda perlu jumpa doktor. Dan sekarang ni kalau bercakap mengenai mental health ni, di zaman kita sekarang ni memang sangat banyak, terutamanya anxiety dan juga depression. Jadi sekiranya anda selalu berasa murung, terasa macam rasa kosong lah, rasa seperti tak nak hidup dah, silalah dapatkan bantuan. Soalan terakhir dia katakan, ramai cakap mental health ni sebab kurang agama. Ya Allah, dia sentuh bab agama pula. Dan apa komen doktor? Okey, kalau nak kata mental health ni 100% tiada kaitan dengan agama, tidak juga. Kalau kita tanya juga mereka-mereka yang mengamalkan agama dengan sangat tinggi, kadang-kadang mereka juga tak lari daripada perasaan seorang manusia yang kadang-kadang tu ialah mungkin terasa murung sebab adanya apa-apa jua yang berlaku dalam keluarga, contohnya pertelingkahan ke, masalah keuangan ke, kan. Jadi tak bolehlah nak kata semua yang ada mental health ni semuanya tidak mengamalkan agama dengan bagus. Tidak, itu memang salahlah prinsip berfikiran sebegitu. Sebab kita tak tahu apa yang dialami oleh seseorang tu. So selagi kita tak mengetahui dengan lebih mendalam apa yang menyebabkan dia jadi sebegitu, janganlah kita terus judge orang tu, kata macam, oh, kau ni sebab kau kurang agama, sebab itulah kau rasa murung. Kau ni kau kurang agama, sebab itulah kau sentiasa panik. Tak ada kaitan macam tu. Sebab dalam masa zaman sekarang ni, kita berada dalam satu zaman yang sangat fast pace. Semua orang nak instant result, semua nak jadi cepat, semua nak sempurna. Jadi takkah kita terkesan dengan tekanan tu semua? Okey? Itu dah mengenai panic attack. Seperti biasa, jom kita saksikan klip ni. That is my niece. Okey. Stop. Don't move. Security, detain her right now. So saya rasa lelaki ni nampak sedikit overreacting di sini, sedikit No one's aggressive. gonna detain anyone. We're all just gonna back up. Just stay calm, Jaluka. Andrea, please stop this. This is crazy. Not crazy. You're hurting her. All right, everybody, you know what to do. Dangerous person in the hospital. Okay, we need to join hands, form a human chain around her. Okay, let's go. Come on. Oh, so dekat sini dia nak kata yang doktor ni gila. Crazy dia kata ya. Kenapa? Sebab meninggi suara macam ni dah dikira gila. Wah. Everybody, come on. Come on. What are you waiting for? Huh? Come on, let's do it. Mayor. Yes, finally. Come on. Okay. Let's go. Get around her, guys, okay? What? Don't let her. What are you doing? Huh? What are you doing? So okay. So doktor yang agresif ni pada awalnya tadi dia macam menuduh seorang wanita ni ingin melakukan sesuatu kepada seorang kanak-kanak ni. Tapi seperti apa yang disuarakan dia tu tidak didengari oleh rakan-rakannya. Ibarat macam orang, even rakan-rakan dia sendiri merasakan, okay, Dr. Andrea ni macam something wrong lah dengan dia. Macam dia tidak berfikiran waras. Mungkin sebab diorang ni kenal yang doktor ni dah bekerja terlampau ke, dah terlalu stres ataupun terlalu penat sehinggakan dia berfikiran seperti tidak waras seperti ni. No.
nice people, okay? She's selling human beings. Look at her. She's Oh. afraid. Oh, okey. So, dikatakan di sini Dr. Andrea ni cakap yang wanita tu sebenarnya menjual kanak-kanak tu. Jadi, so Dr. Andrea ni punya action ni adalah kalau kita sebagai seorang manusia yang biasa, yang normal lah, merasakan ada sesuatu yang akan berlaku kepada orang lain, kita akan act sebegini juga. Kita akan overreact lah, yang mana kita akan rasa ini orang jahat, tolong tangkap dia. Kan? Tetapi saya rasa sebab mesti ada sesuatu yang rakan-rakan Dr. Andrea ni tahu mengenai dirinya. Mungkin ayah dia atau ahli keluarga dia ada sesiapa yang mungkin ada masalah mental yang menyebabkan diorang merasakan Dr. Andrea ni juga ada masalah mental. Sebab bercakap mengenai masalah mental, sekiranya ada ahli keluarga yang mempunyai masalah mental, sebenarnya ia juga boleh diturunkan. Tapi tak ada nak kata 100% sekiranya contoh ayah anda ada perasaan, ada depression. Tak adalah 100%. Tapi kebarangkalian untuk anda ada depression juga sama. So dalam kes Dr. Andrea ni, mungkin adalah ahli keluarga dia yang juga bereaksi sebegini, menyebabkan kawan-kawan dia seperti semua dah tahu yang kita kena berhati-hati sikit dengan Dr. Andrea ni. Dia boleh meletup pada bila-bila masa. Tapi kesian, bercerita dari segi Dr. Andrea juga, inilah sebenarnya apa yang dirasai oleh pesakit-pesakit mental di luar sana. Kadang-kadang bila kita suarakan apa yang kita alami, ini yang banyak saya dapat lah. Bila kita suarakan sekiranya kita ni sentiasa berasa murung ataupun sentiasa berasa tak senang hati, bila kita beritahu orang sekeliling, bila orang sekeliling tak faham, mulalah orang sekeliling berfikiran yang macam, alah itu biasa je, kadang-kadang dia datang dan pergi, tak payah risaulah, jangan fikir sangat. Padahal bukannya kita boleh tolong daripada tidak berperasaan sebegini. Jadi sekiranya kalau kita semua ada ilmu mengenai penyakit-penyakit mental ni, sekiranya ada yang datang kepada kita, kita boleh nasihatkan mereka, saya tidak cukup berkepakaran dalam bidang ni, apa kata saya bawa awak sekali, kita jumpa doktor yang sepatutnya. Sebab kadang-kadang ni pesakit-pesakit mental ni mereka mahu meluahkan, dan tapi jika diluahkan pada orang yang salah, semestinya resultnya juga akan salah. Jadi sekiranya kalau kita bawa mereka jumpa dengan doktor psikiatri, yang mana dia dapat cerita, dan doktor psikiatri dapat memberi input yang sepatutnya, dan inilah yang kita patut lakukan kepada pesakit-pesakit ataupun sesiapa yang mengalami penyakit mental di luar sana. That's not love, that's a trauma bond, okay? She's threatening her or her family, I know it, okay? Ever want to step foot in my home? Oh, So cukup kesian lah. Kalau saya berada di tempat Dr. Andrea ni pun, pastinya stres. Sebab kita nak cuba buat benda yang betul, tapi orang ingat kita sendiri yang ada masalah. Jadi daripada klip hari ini, daripada klip ini dan juga daripada segala persoalan anda yang telah saya jawab tadi, saya nak pentingkan sekali lagi yang sebenarnya penyakit mental di kalangan kita semua ini sangat-sangat real dan sebenarnya dah semakin meningkat. Jadi tolonglah kita kena lebih peka dan tolonglah buang stigma mengenai penyakit-penyakit mental ni, sebab kita kena bantu mereka. Dalam apa jua penyakit mental, jika kita dapat kesan awal, kita dapat rawat je. Tapi jika kita biarkan terlalu lama, itulah yang akan end up dekat tanjung rambutan tu semua. Jadi kalau boleh kita nak elakkan tu semua. Pekalah kepada orang sekeliling anda. Nampak dia macam sentiasa menyendiri, nampak dia suka menangis seorang diri, dan mungkin ada something yang tak kena, cubalah sembang dengan dia. Alright? Okey, jadi saya harap anda semua jelas dengan segala apa yang telah saya jawab hari ini, dan sekiranya anda ingin mengetahui dengan lebih mendalam mengenai topik kita pada Rabu ini, mengenai kurus instan, selamatkah? Pastikan anda berada di depan TV anda jam 9 malam Rabu ini di Astro Prima dan Prima HD untuk Tanya Doktor. Assalamualaikum.